Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni dapat lagi kita sambung lagi pengajian kita. Bukan pengajian lah, sambung lagi kelas kita. Pengajian ni macam masjid je. Okey, kita sambung kelas kita tahun 2. Tahun 2 akidah. Akidah kita, sebab hari tu kita buat kelas live Google Meet. Jadi Mu'alim akan buat satu lagi video. Hari tu video tajuk bakok. Tajuk sifat bakok, tapi kesan mempercayai sifat bakok. Daripada pengertian, daripada dalil akli tu, kita buat kelas Google Meet. Jadi siapa yang terlepas Google Meet tu, insya-Allah video ni sangat membantulah. Dan di akhir video ni Mu'alim akan bagi kerja juga, kerja rumah. 20 soalan sahaja, sangat senang, tapi dia merangkumi semua sekali lah. Total tajuk bakok ni. Okey, tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada kita punya ini slide. Kita punya slide. Okey, baru nak buka, minta maaf. Okey. Apa yang berbintik-bintik ni? Biarlah dia. Okey, ini sifat wajib bakok minggu ke-13. Minggu lepas. Okey. Minggu ke-13 kita belajar minggu lepas daripada minggu lepas kita belajar sifat bakok. Kita dah kenal apa dia tu sifat bakok, apa dia dalil sifat bakok, apa dia lawan bagi sifat bakok, apa dia dalil akal, dalil nakli, dan kesan-kesan apabila kita beriman dengan sifat bakok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat bakok ini adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam slide yang ni kita akan belajar apa yang merangkumi pelajaran kita dalam sifat bakok. Kita akan belajar pasal maksud dia, iaitu pengertian sifat bakok tu sendiri. Maksud dia, apa dia tu, hukum kita sebagai orang Muslim, adakah makruh, adakah sunat, adakah harus untuk kita beriman dengan sifat bakok, bagaimana dalil nakli sifat bakok dan bagaimana dalil akal sifat bakok Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan pergi satu, dia ada lagi sambungan slide ni. Kita akan sentuh juga apa kesan-kesan kalau kita beriman di dalam hati kita, apa kesan dia kalau kita yakin dalam hati kita Allah ni bersifat dengan sifat bakok. Jadi sifat bakok ialah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak mesti ada bagi Allah, ada, mesti ada sifat tu dalam, maksudnya sifat wajib ni mesti ada lah, mesti ada, tak boleh tak ada. Sifat bakok, kita tengok yang ni. Bakok ertinya baqaun. Bakok ertinya kekal. Kekal tu macam mana? Kekal itu tidak berubah-ubah sampai bila-bila. Daripada awal sampai hujung, tidak ada penghujungnya, semuanya sama. Itu maksudnya kekal. Allah wajib bersifat bakok, iaitu kekal dan tiada kesudahan baginya. Macam tu. Kekal tu macam mana? Maksudnya kekal tu tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kekal buat selama-lamanya, tidak ada batasan waktu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bandingkan dengan makhluk, makhluk ni dia ada satu tahap dia akan binasa. Ataupun kalau manusia ni kita akan meninggal, kita akan mati.
Kalau alam ni dia akan kiamat. Itu di penghujung akhirannya alam ni akan kiamat. Kalau makhluk macam kita, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, mereka akan mati. Ataupun meninggal lah. Hukum beriman dengan sifat baqa', kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kekal buat selama-lamanya dan tidak akan binasa. Berbeza dengan manusia, kita akan binasa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berubah-ubah. Lawan bagi sifat baqa' ialah fana, fana ataupun fanaun. Kalau kita sukunkan satu fana, iaitu binasa. Allah itu kekal dan tidak binasa. Allah tidak pernah berubah-ubah dan kita wajib beriman, kita wajib percaya dalam hati kita bahawa Allah itu kekal, tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah buat selama-lamanya. Kita wajib hukum kat sini, kita sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan sifat, beriman bahawa Allah itu baqa', Allah itu kekal. Kalau kita tak beriman, kita jadi kafir. Wal'iyazubillah, kita jatuh kafir. Maksudnya beriman dekat sini, wajib dekat sini. Bila kita beriman, bila kita yakin Allah ni bersifat baqa', kita dapat pahala. Itu maksud wajib. Dan kalau kita tak beriman, kita dapat dosa. Dalil nakli, dalil ayat Al-Quran bagi Allah bersifat dengan sifat baqa'. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surah Ar-Rahman. Dan bagi setiap semua perkara, semua makhluk yang berada di atas muka bumi ini, semuanya fanin. Fan, semuanya akan binasa, semuanya akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanyalah zat Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan juga yang mempunyai kemuliaan. Kat sini dua ayat Al-Quran ni menunjukkan bahawa semua makhluk kecuali Allah, semuanya akan binasa, dan hanya zat Allah sahaja yang kekal buat selama-lamanya. Okey. Dalil nakli bagi ini dalil akli, dalil akal. Macam mana kita nak selaras ataupun kita nak faham dari sudut akal bahawa Allah ini kekal. Kita tengok nombor satu. Jika Allah tidak kekal, tentulah Allah akan binasa. Jika tidak kekal, tentu akan binasa. Tak ada yang kedua. Dia di antara kekal dan juga tak kekal. Di antara binasa dan juga tak binasa. Kekal ataupun binasa. Antara dua saja. Dia tidak ada yang ketiga. Kalau Allah ini tidak kekal, mesti dia akan binasa. Kalau Allah yang binasa, mesti ada sesuatu yang membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut ada sesuatu perkara yang binasakan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti perkara ini bercanggah dengan akal kita yang waras. Dan kalau orang itu berfikir ada sesuatu yang membinasakan Tuhan kita, dia jadi bercanggah dengan akal yang waras, dia jadi gila. Maksudnya pemikiran macam tu dah gila, dah memang tak waras. Sebab sifat Tuhan ini tidak lemah dan tidak matilah. Kita cakap tidak ada yang membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor tiga tu kita sebut ini tentunya tidak mungkin dan tidak diterima akal. Tidak mungkin, tidak diterima secara, tidak diterima oleh akal yang waras. Jadi kalau ada orang percaya, contohnya siapa-siapa, bukan contohnya, kalau orang itu percaya ada sesuatu yang membinasakan Tuhan dia, maka dia telah bercanggah dengan akal dia yang waras. Kita boleh cakap dia ni gila. Contoh. Okey? Sekian, terima kasih. Untuk slide yang pertama lah. Bukan untuk slide ini, untuk PowerPoint yang inilah. Dan tajuk ni kita ada sambungan dia, kesan mempercayai. Jadi kita dah sentuh sampai dalil akal. Ini yang terakhir, kita ada kesan mempercayai sifat baqa'.
kita percaya Allah ini kekal dan kita percaya, kita yakin juga makhluk ini tidak kekal. Makhluk akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal selama-lamanya. Apa dia kesan kalau kita percaya benda-benda tu? Kesan-kesan mempercayai sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama akan menguatkan keimanan. Menguatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala bahawa Allah yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, menginsafi diri kita bahawa kita semua akan mati. Nampak? Ini penting. Kalau kita yakin Allah itu kekal, kita automatik akan yakin kita ni akan mati. Jadi bila kita sedar, kita ni satu masa akan binasa, akan meninggalkan dunia ni, kita akan automatik insaf atas perbuatan ataupun kesalahan, atas dosa yang pernah kita buat, kita terus akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab binasanya makhluk ini tidak datang dengan yang mana yang macam kita tahu. Kadang-kadang kita nak dicabut nyawa, bukannya waktu kita nak sakit. Kadang waktu kita tengah sihat, wal-iyazubillah, ditarik nyawa bila-bila je. Macam tu. Okay. Seterusnya, mensyukuri nikmat yang diberikan. Apa ni tak nampak pula. Okay. Mensyukuri nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz cakap, macam Alim bagi tahu tadi, kalau kita yakin Allah ini kekal selama-lamanya, dan automatik kita akan yakin kita ni akan datang satu hari, satu saat nanti kita akan pergi, kita akan mati. Dan perkara tersebut akan mendidik jiwa kita untuk sentiasa mensyukuri apa segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sebab nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini terlalu banyak, terlalu banyak, tidak dapat dihitung. Tak dapat dihitung, lebih banyak daripada lautan yang ada di atas muka bumi ini, lebih banyak daripada pasir-pasir pantai yang ada, lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di pantai yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan tak terbilang banyaknya. Dan macam mana cara kita nak mensyukuri setiap nikmat yang Allah bagikan itu adalah dengan sentiasa menginsafi diri, sentiasa bertaubat di atas dosa yang telah kita lakukan, dan sentiasa mentaati perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada kita semua. Seterusnya, mendapat keberkatan di dalam hidup kita di dunia dan insya-Allah di akhirat kelak. Macam itulah apa kesinambungan kepada rasa syukur yang kita zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah berikan. Dan kita seperti mana kalam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa in la in syakartum, kalau salah minta tegur, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Selagi mana kita rasa bersyukur, menunjukkan, menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita, tambahkan lagi. Dan juga selain daripada nikmat itu, kita akan mendapat keberkatan di atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini contohnya nikmat Allah bagi hidup, bangun pagi sihat tubuh badan, kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi, dapat lagi bekerja, dapat lagi belajar, walaupun PKP dan sebagainya, dapat juga meneruskan pembelajaran secara online dan sebagainya. Itu cara macam mana Allah tambahkan lagi nikmat kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Okey. Seterusnya, sekian terima kasih. Jangan lupa hantar kerja sekolah. Ini yang video yang dah lama. Jadi apa dia kerja sekolah untuk minggu ini? Malim akan bagi kamu satu latihan.
Siapa yang tak siap lagi latihan akidah, latihan yang sebelum ni, kamu akan kena buat 2 kali lah. Satu latihan yang ni dan satu lagi yang baru. Yang ni Yang ni yang minggu lepas punya. Okey, yang ni yang minggu lepas. Apakah maksud baqa'? Kita buat latihan sikit, ulang kaji sikit secara ringkas. Apakah maksud baqa'? Yang akan guna pen merah. Maksud baqa' ialah tulis tulisan Jawi. Macam mana nak eja kekal? Kekal. Okey, kamu tulislah cantik-cantik Ini contoh je. Apakah hukum kita mempercayai sifat baqa'? Wajib. Lawan bagi sifat baqa' ialah fana. Kamu jawablah. Kata Maklim pula tolong jawabkan. Tuliskan dalil nakli bagi sifat baqa'. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Salah pula. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kamu dah buat boleh semak Kalau kamu dah buat minggu lepas boleh semak jawapan. Kalau yang tak siap, siapkan. Nanti Mak Alin akan bagi lagi slide ni, PDF yang ni dekat dalam WhatsApp dalam grup WhatsApp. Sebutkan dalil akli bagi sifat baqa'. Kamu tulislah yang 3 tadi. Boleh semak, undur balik video yang ni, pausekan dulu, lepas tu jawab. 2 kesan mempercayai sifat baqa'. Isi sendiri. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Bawah ni ada apa? Bawah ni tak ada. Okey, baqa' artinya apa? Kekal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib. Bersifat baqa' itu kekal dan tiada kesudahan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kekal buat selama-lamanya. Tiada tanpa batasan waktu baginya. Kita wajib percaya Allah bersifat, Allah kekal buat selama-lamanya dan kita wajib percaya bahawa Allah kekal buat selama-lamanya dan tiada pengakhiran. Ya ke? Ingat sikit. Ini. Kita wajib percaya bahawa Allah kekal buat selama-lamanya dan tidak binasa. Mana? Dan tidak binasa. Allah Ta'ala tidak berubah-ubah. Lawan bagi sifat baqa' ialah fana. Okey. Ini yang latihan yang minggu lepas. Kamu boleh semak jawapan dia dalam video ni. Nanti pausekan video ni, semak. Betul tak jawapan dia kekal? Betul tak jawapan kamu tulis wajib? Betul tak jawapan dia wafana? Senang sahaja. Kalau tak jumpa, boleh semak dalam slide. Slide ni nanti Mak Alin akan bagilah lagi sekali. Dan juga kita ada satu latihan yang baru. Ini dia latihannya
Jawab sendiri, tulis nama kamu kat atas ni. Tulis kelas 2 Syatibi, hari ni 25 hari bulan 6 tahun 2021. Okey, jawab sendiri. Ni semua pasal sifat baqa. Okey, nanti kita akan Muallim akan buat video untuk bincang semula jawapan yang ni kamu boleh. Tapi sebelum kita bincang, kamu buat dulu. Jangan tak buat pula. Okey, sampai di sini saja video kita, pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran lakum.